Ini Hanisa Najwa, seorang pelajar tahun akhir UPSI. Pada 10 hari bulan 8 2020, Hanisa telah mendapat satu tugasan khas yang diberi nama Pentaksiran Akhir bagi kursus HGM 3063 Geografi Malaysia. Apa yang menarik dekat bandar Paribuntang ni? Apa yang best sangat dekat Paribuntang ni? Esok jom kita ronda-ronda Paribuntang. Assalamualaikum dan hai semua. Selepas saya ronda-ronda Paribuntang semalam, saya jumpa 3 perkara penting yang ada dekat bandar Paribuntang ni. Okey, yang pertama adalah ciri fizikal bandar Paribuntang, yang kedua adalah ciri sosial budaya Paribuntang, dan yang ketiga adalah nilai dan perasaan penduduk yang tinggal di Paribuntang ini. Tunggu apa lagi? Jom kita tengok pemerhatian yang dilakukan oleh saya. Paribuntang merupakan salah satu mukim bagi daerah Kerian. Daerah Kerian juga terkenal dengan panggilan Jelapang Padi Negeri Perak. Panggilan ini dikenali di daerah Kerian kerana kawasan ini mempunyai tanaman sawah padi yang amat luas. Seterusnya, keluasan Paribuntang ialah 50.14 km persegi. Kedudukan Paribuntang terletak pada bahagian utara Malaysia, di mana ia merupakan bandar terakhir dalam negeri Perak. Dapat diringkaskan bahawa kedudukan tepat Paribuntang di antara sepadan dua negeri. Negeri tersebut ialah Bandar Baru Kedah dan Nibung Tebal Sebang Perai Selatan Pulau Pinang. Antara ciri fizikal di kawasan Paribuntang yang pertama ialah bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi bagi kawasan Paribuntang adalah tanah pamah. Tanah pamah merupakan kawasan tanah rendah yang beralun. Oleh itu, tanah pamah amat sesuai dijadikan sebagai kawasan pertanian dan pembangunan. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan, kawasan Paribuntang mempunyai banyak bangunan kecil, tanaman sawah padi dan kelapa sawit yang menjadi sumber ekonomi penduduk setempat. Manakala ciri fizikal yang kedua ialah cuaca. Paribuntang sering menerima hujan sepanjang tahun. Oleh itu, cuaca di Paribuntang ialah panas, mendung dan hujan sepanjang tahun. Bagi kawasan Paribuntang, purata suhu antara 25 darjah Celsius sehingga 28 darjah Celsius. Manakala nilai bagi purata kelembapan ialah 85% dan kelajuan angin ialah 10 km per jam bagi kawasan Paribuntang. Dapat disimpulkan secara keseluruhannya, Paribuntang menerima jumlah hujan yang mencukupi serta panas dan mendung sepanjang tahun. Bagi ciri fizikal yang ketiga ialah sumber semula jadi. Kawasan Paribuntang tidak mempunyai sumber fizikal yang banyak, namun Paribuntang amat terkenal dengan Sungai Kerian. Pertama sekali, panjang Sungai Kerian ialah 50 km dan ketinggian Sungai Kerian dari aras laut ialah 50 meter. Kegunaan Sungai Kerian sebagai bekalan air kepada penduduk tempatan. Namun begitu, kegunaan Sungai Kerian juga sebagai salah satu saliran bagi kegunaan tanaman sawah padi. Seterusnya, Sungai Kerian juga menjadi salah satu punca mencari rezeki untuk para nelayan dan kaki pancing di hari Minggu. Keunikan utama Sungai Kerian ialah dijadikan sebagai sepadan 3 negeri iaitu Perak, Pulau Pinang dan Kedah. Sungai Kerian menjadi sepadan antara 3 negeri kerana hulu Sungai Kerian di Selama iaitu pada kawasan Perak dan Kedah, manakala bagi kuala Sungai Kerian di daerah Sebang Perai Selatan Pulau Pinang iaitu di kampung Sungai Aceh. Disebabkan kegunaan utama Sungai Kerian juga sebagai pengairan sawah padi, penduduk setempat, maka di kawasan Ampan Jajar iaitu di kawasan Sebang Perai telah terbinanya satu empangan bagi mengawal pengeluaran air sungai tersebut. Di kawasan empangan Jajar ini merupakan sepadan antara dua negeri iaitu Perak dan Pulau Pinang. Ini adalah kawasan Perak dan ini adalah kawasan Pulau Pinang di mana hanya dipisahkan oleh jalan raya sahaja. Seterusnya, pemerhatian dilakukan kepada latar belakang penduduk setempat. Kawasan Paribuntang mempunyai dua jenis demografi penempatan. Penempatan pertama, penduduk yang tinggal di kawasan taman perumahan, manakala penempatan kedua ialah penduduk yang tinggal di kawasan kampung. Seterusnya ialah kemudahan-kemudahan asas yang ada di kawasan Paribuntang. Pertama adalah sekolah menengah, sekolah jenis Cina, sekolah rendah, balai polis, hospital, stesen kereta api, padang bola sepak dan stesen bas.
Sebagai tambahan, Parit Buntar juga merupakan pusat pentadbiran bagi daerah Kerian. Oleh itu, banyak pejabat-pejabat awam dikelompokkan di satu kawasan. Antaranya ialah Pejabat Tanah, Mahkamah Magistrate, Mahkamah Syariah, Niat Mara dan Perpustakaan Awam. Kemudian adalah budaya yang ada di Parit Buntar. Bagi ciri budaya, pemerhatian dilakukan pada penganut agama. Oleh itu, kawasan Parit Buntar mempunyai masjid, tokong dan gereja. Manakala bagi kaum secara majoritinya ialah Melayu, Cina dan India. Namun, hasil sesi temu bual yang dilakukan, kebanyakan kaum India di kawasan Parit Buntar beragama Kristian. Namun begitu, perayaan seperti Deepavali dan Thaipusam masih disambut di Parit Buntar. Kesan daripada kepelbagaian kaum yang ada di Parit Buntar ini, maka pelbagai perayaan telah disambut setiap tahun dengan meriah. Antaranya ialah Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha bagi umat Islam, Tahun Baru Cina bagi kaum Cina dan Christmas bagi agama Kristian. Selepas itu, antara kegiatan ekonomi di kawasan Parit Buntar. Ekonomi di Parit Buntar terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, ekonomi penduduk yang tinggal di pusat bandar dan ekonomi kedua, penduduk yang tinggal di kawasan kampung. Bagi penduduk yang tinggal di kawasan pusat bandar, kegiatan ekonomi lebih tertumpu kepada perusahaan kecil-kecilan dan pekerja kilang. Antara perusahaan kecil seperti kedai gunting rambut, bekerja di pasar, kedai runcit, pasar raya seperti Maidin dan restoran seperti Mary Brown. Kedua ialah pekerja kilang. Kebanyakan kilang di kawasan Parit Buntar ini berpusat dan berkelompok pada satu kawasan yang dikenali sebagai kawasan perindustrian Simpang 5. Antara kilang-kilang tersebut ialah Hatta Packaging Sdn Bhd, HP, Nibung Tebal Personal Care, NTPN, Quantum dan Scope. Di kawasan ini mempunyai pelbagai kilang yang menawarkan pelbagai bidang perkilangan seperti pembungkusan, pengeluaran dan pemprosesan. Kebanyakan kilang di sini sudah mula beroperasi melebihi 30 tahun. Ekonomi terakhir ialah pertanian. Bagi pertanian, penduduk yang mengusaha aktiviti pertanian banyak terletak di kawasan kampung. Antaranya ialah Kampung Batu Lima. Hampir keseluruhan penduduk yang tinggal di kawasan kampung itu, kegiatan ekonomi utamanya ialah penanaman sawah padi. Bagi mengukuhkan lagi pemerhatian yang dilakukan, saya telah menemu bual salah seorang penduduk yang tinggal di Kampung Batu Lima untuk mengetahui perasaannya tinggal di sini. Nama makcik Kamaria binti Ismail. Duduk kat kampung ni dah lama lah. Apa perasaan tinggal kat kampung ni? Rasa gembira, seronok. Kenapa rasa gembira seronok? Sebab dikelilingi oleh pokok-pokok ke? Wah. Anak jati kampung Parit Tekir. Sebagai kesimpulan, daripada pemerhatian yang dilakukan di Parit Buntar, keunikan Sungai Kerian, latar belakang penduduknya pelbagai kaum dan ekonomi yang lebih tertumpu pada pertanian dan perindustrian yang ada di Parit Buntar amat sesuai dengan kegunaan tanah di kawasan ini. Kawasan Parit Buntar yang mempunyai pelbagai kemudahan di bandar dan berdekatan dengan kampung memberi keselesaan kepada penduduk di sekitarnya bagi mencari pekerjaan dan hidup selesa di Parit Buntar. Akhir sekali, ucapan ribuan terima kasih kepada mereka yang secara langsung atau tidak langsung yang menjayakan penghasilan video ini. Assalamualaikum.